tidak ada tempoh masa untuk mengaji. Tak ada orang kata waktu ni kena mengaji, waktu ni tak payah mengaji lah. Cuma kita dah baca sebelum ni, seorang dia mengetahui keadaan diri dia. Ada orang dia ada kemampuan, walau umur dia dah tua, tapi kebijaksanaan dan juga kemampuan untuk dia menghafal dan juga memahami ilmu masih kuat. Maka orang begini disuruh untuknya tuntut ilmu. Tapi ada orang yang ketika masuk umurnya telah sampai kepada peringkat tertentu yang dia tidak mampu hafal dan dia tidak mampu mengaji lagi dan dia pun tak akan faham pun. Mai ke pengajian kelas dengan guru-guru, dia kata saya mai ni kerana ambil berkat ya, kata dia. Mai duk ambil berkat lah. Tapi kalau suruh mengajak balik pakai jam, tak boleh, kata dia. Maka yang begini dia hadir untuk mendengar, maka yang ni diarahkan ataupun diberi saranan kepadanya untuk apa? Untuk membanyakkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Di dalam kitab Kunuzus Sa'adah diceritakan bahawa kana wahidun min ali kathir min ali bani Sanad dakhala fi sinni ma'a qillati zatil yad. Ada seorang di kalangan Ali Kathir, ini satu keluarga kabilah min Ali Bani Sanad, dakhala fi sinni ma'a qillati zatil yad. Sudah cukup umur dalam keadaan fakir. Qillati zatil yad kinayah anil faqr, kinayah kepada kefakiran, maksudnya disebut dalam bahasa Arab qillatu zatil yad, qillah zatil yad. Faqala lahu iyaluh, lalu kata ahli keluarganya kepada beliau, ma fina taqatun lil infaqi alaik, kami tidak ada kemampuan lagi untuk menginfakkan harta dan juga memberikan makan kepadamu. Safir dawwir laka akl, pergi musafirlah, kata keluarganya mengatakan kepada beliau untuk beliau musafir dan carilah makanan untuk kamu. Maksudnya pergi musafir cari makan. Cari makan maksudnya bekerja. Fasafara, dan beliau musafir setelah itu. Wa kullama wasala ila mahallin ma ahadun labba bihi, sampai di mana-mana negeri tak ada siapa pun yang panggil dia ataupun yang memberi peluang kepadanya untuk dia bekerja. Hatta daqalal Hinda, ketika dia masuk sehinggalah dia sampai ke negeri India, ke India. Faqala lahu ahluha hal fika alatun lil askarah. Lalu bila sampai di India, orang India tanya kepada beliau, hal fika alatun lil askarah, kamu ada alat untuk masuk perang jadi askar? Qala la, saya tak ada, kata dia. Pedang tak ada, tombak tak ada, panah tak ada, tak tahu. Faqalu lahu hal fika alatun lil khidmah, maka tanya lagi, ada kamu ada alat untuk khidmat, cangkui, parang dan seumpamanya untuk kamu berkebun? Qala la, tak ada juga. Faqalu wa limadha ji'ta, lalu orang di India tanya, habis itu kenapa mai ke sini? Qala lahum, lalu dia pun jawab, abghi qutan faqat, saya main ni untuk cari makan, kata dia. Kalau ada makanan yang boleh saya makan, untuk adalah gaji untuk saya cari makan. Faqalu lahu inna fil Hindi baladan yuqalu lahu Dihli. Lalu orang pun bagi tahu kepada dia, ada satu negeri di India ni namanya Dihli. Ini kalau kata bahasa kita lah ni New Delhi dipanggil. Dihli ataupun New Delhi. Qaidatul Hind, asimah maksudnya ibu negeri. Wa fiha mahallun lilladzina yatlubuna al-ilm, di sana ada tempat untuk tuntut ilmu. Sir ilaiha, orang kampung tu kata pergi ke sana, pergi mengaji. Fasara
Lalu dia pun pergi. Walamma wasala ilaiha jalasa ayyaman. Kemudian bila sampai di sana maka dia pun duduklah beberapa hari. Summa btada'a fi ta'allumil Qur'ani wa sinnuhu nahwu 80. Dia. Dan dia mula mengaji Quran pada waktu tersebut. Waktu mula-mula sampai, mula buat apa dulu? Mengaji Quran dulu. Betulkan bacaan. Dan umurnya waktu tu berapa? 80 tahun. Dia pilih waktu ni umur 80. Summa qara'a fil hadis. Kemudian dia mula mengaji hadis. Wa ma madat alaihi salasun aw arba'u sinin illa wa huwa hujjatun fi ilmil hadis. Dan tidaklah berlalu lebih kurang 3 tahun ataupun 4 tahun melainkan beliau menjadi hujjah di dalam ilmi hadis. Hatta innahu mata fi hadzal balad Syekhul Islam fi ilmi hadis fawallauhu. Sehingga ketika mana mati di negeri tersebut Syekhul Islam, maka digantikan dengan beliau. Digantikan dengan beliau pada waktu tersebut. Teman-teman tak sebut di sini siapa fulan ini. Tetapi kalau dalam sirah ada disebut dalam sejarah antara ulama yang mengaji lewat ialah Al-Imam Al-Qadi Ibnu Ziyad. Seorang daripada ulama yang belajar lewat umur 80 baru start mengaji. Nama beliau Qadi Ibnu Ziyad. Qadi Ibnu Ziyad mengaji umur 80 dan kemudian belajar selama 40 tahun. Dan akhirnya beliau setelah 40 tahun mengaji, maka beliau dilantik menjadi qadi. 40 tahun. 80 campur 40 jadi 120. Dan beliau menjadi qadi selama 40 tahun. Dan beliau wafat umur 160 tahun. Jadi isi utama yang kita boleh ambil daripada kisah ini ialah tidak ada tempoh masa untuk mengaji. Maksud nak mengaji ini tak ada tempoh. Tak ada orang kata waktu ni kena mengaji, waktu ni tak payah mengajilah. Cuma kita dah baca sebelum ni. Seorang dia mengetahui keadaan diri dia. Ada orang dia ada kemampuan. Walau umur dia dah tua, tapi kebijaksanaan dan juga kemampuan untuk dia menghafal dan juga memahami ilmu masih kuat. Maka orang begini disuruh untuknya tuntut ilmu. Tapi ada orang yang ketika masuk umurnya telah sampai kepada peringkat tertentu yang dia tidak mampu hafal dan dia tidak mampu mengaji lagi. Dan dia pun tak akan faham pun. Mai ke pengajian kelas dengan guru-guru, dia kata saya mai ni kerana ambil berkat ya, kata dia. Mai duk ambil berkat lah. Tapi kalau suruh mengajak balik, pakai jam. Tak boleh, kata dia. Maka yang begini, dia hadir untuk mendengar, maka yang ni diarahkan ataupun diberi saranan kepadanya untuk apa? Untuk membanyakkan ibadah. Tapi mengaji. Dan bersama banyakkan ibadah. Kerana ada guru, maka kalau ada muskilah, masalah dan seumpamanya, maka dia boleh tanya kepada guru tersebut. Yang ni yang pondok-pondok yang dibuat untuk orang tua-tua contohnya, mereka datang untuk ibadah, mengimarahkan masjid, wirid, zikir dan seumpamanya, seumpama begitu. Syekh Mahmud Qattab As-Subki rahimahullah, salah seorang ulama Al-Azhar Al-Syarif. Beliau adalah termasuk di kalangan ahli ibadah. Dan beliau ketika muda menyibukkan diri dengan ibadah, dengan zikir, dengan solat dan seumpamanya. Dan habis masa beliau dengan wirid dan zikir. Sampai umurnya 60. Setelah umurnya 60, beliau merasakan bahawa ada banyak kekurangan yang dia tidak dapat penuhi, iaitu ilmu. Dan satu hari kebetulan beliau dibawa oleh adiknya ke Al-Azhar Al-Syarif. Jadi dia sampai di Al-Azhar Al-Syarif dalam keadaan waktu itu umur dah 60, adiknya datang untuk meneruskan pengajian di Al-Azhar, maka dia pergi teman. Dengan cadangan dia pergi teman sampai di Qahirah, dia akan balik semula ke kampung. Sampai di Qahirah, beberapa hari dia duduk di Masjid Al-Azhar, dia berasa pada waktu tersebut satu kelainan. Dia kata, ni tak pernah dengar ni. Ilmu-ilmu yang diajak di dalam masjid ni tak pernah dengar. Maka dia mulazamah, tidak balik lagi ke kampung. Berapa tahun dia duduk di Masjid Azhar? 4 tahun atau 3 tahun ke 4 tahun beliau tidak balik. Dan akhirnya beliau menjadi salah seorang guru di dalam Masjid Al-Azhar Al-Syarif. 4 tahun dia mengaji. Ini orang ni maksudnya dah diberi oleh Allah dengan tahiyah ataupun kemampuan untuk beliau menjadi alim. Tapi tak sampai masa. Jadi
ini antara orang yang kalau kita sebut beramal dengan kalam para ulama, qum haitsu aqamakallahu fik. Dan jangan dikeluarkan diri kita daripada tempat yang Allah Ta'ala tetapkan, melainkan ketika Allah tetapkan. Maksudnya duduk di tempat yang kita ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau ditetapkan oleh Allah sebagai ahli ibadah, maka dia tidak bercita-cita untuk keluar, melainkan ketika ditentukan oleh Allah. Jadi dimudahkan urusannya, keluar untuk dia pergi mengaji, duduk, dan akhirnya diberi oleh Allah kepadanya dengan anugerah. Dan dia salah seorang pensyarah kepada kitab Sunan Abi Dawud yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Nadwi. Maulana Syekh Taqiyuddin Nadwi mengatakan bahawa kitab beliau Manhal Azbil Mawrud, Manhal Azbil Mawrud, syarah kepada Sunan Abi Dawud, tak selesai. Syarahan beliau sampai ke solat tarawih ya. Kitab tu disyarah sampai solat tarawih. Atau ada jual di Mesir, kitab tu ada lebih kurang dalam 9 jilid, kecil-kecil je. Tapi kata Maulana Syekh Taqiyuddin Subki, Syekh Maulana Taqiyuddin Nadwi, ini antara syarahan terbaik bagi Sunan Abi Daud sepanjang sejarah. Antara terbaik syarahan beliau. Syekh Mahmud Qattab Subki rahimahullahu taala wa radiya anhu, yang merupakan salah seorang daripada ulama Al-Azhar Al-Syarif. Al-Imam Khalid Al-Azhari, pengarang Nahu yang terkenal, kitab Nahu syarah Al-Imam Khalid Al-Azhari rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, beliau juga adalah merupakan orang yang mengaji lambat, tapi tidak terhenti untuk mengaji. Syekh Khalid Azhari adalah merupakan tukang pasang lampu di Masjid Al-Azhar. Zaman dulu pasang lampu sekarang tu masih ada lagi. Masjid Al-Azhar kalau kita pergi tengok, dia ada lampu-lampu yang digantung. Dulu kalau nak pasang lampu tu, Aiman, lampu dulu di Masjid Al-Azhar digantung. Kalau kita perhati di masjid-masjid lama, dia ada macam bekah yang dibuat daripada kaca, dalam tu diletakkan dengan pelita. Tugas Maulana Syekh Khalid Al-Azhari waktu ketika dia bekerja di Masjid Al-Azhar adalah tukang pasang lampu tu. Dia lampu banyak dalam tu, 1000 lampu. Jadi untuk dia pasang lampu tadi, tu kerja dia. Satu hari dengan pakaian kerja dia, dia masuk ke kelas salah seorang alim yang mengajak ilmu di dalam Masjid Azhar. Bila dia mai duduk dalam majlis tersebut, maka dihalau dia keluar. Kenapa? Kerana dia pakai baju kerja. Dia kata, hang kerja mai mengaji apa? Dia kata, keluar. Pergi buat kerja. Dia waktu tu tua dah. Maka dia keluar daripada masjid, keluar daripada majlis dalam keadaan sedih. Lalu orang bagi cadangan kepadanya untuk dia belajar. Katakan saya, dia minat, dia teringin nak mengaji kerana dia rasa banyak benda yang dia jahil. Dan akhirnya dia mulakan pengajiannya sehingga menjadi salah seorang ulama besar dalam dunia Islam. Dia tak mengaji lama, saja. Tapi Allah Ta'ala bagi kepadanya dengan futuhat. Tamam? Dia syarah kitab Syekh Khalid Azhari, ada syarah Alfiyah Ibnu Malik yang menjadi panduan dan panutan para ulama di dalam bahasa Arab. Jadi bukan calang-calang. No? Jadi maksudnya tidak ada masa untuk kita kata kita tak cukup mengaji lama lah, mengaji apa lagi, tak ada istilah mengaji lagi cukuplah kot, tak ada istilah tu, tak ada. Diceritakan lamma balagha Sufyan As-Sawri, bila mana Sayyidina Sufyan As-Sawri mencapai umurnya 15 sanatan, 15 tahun. Sayyidina Sufyan As-Sawri mencapai umur 15 tahun. Qala li ummih, lalu beliau mengatakan kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku yang tercinta, habini lillahi ta'ala, tolong hadiahkan aku ni kepada Allah. Maksudnya waqafkan aku di jalan Allah. Faqalat ya waladi innama yuhda lil muluk man yasluhu lahum. Dia kata kat mak dia, wahai ibu, tolong hadiahkan saya kepada Allah. Maknanya saya nazarkan diri saya kepada Allah. Mak dia kata, wahai anakku, benda yang nak bagi hadiah dekat raja adalah seseorang yang boleh untuk memberi manfaat kepada raja. Wa anta ma fika syai'un yuslihu Allah, yuslihu lillah. Hang tak ada apa, nak bagi apa? Pi hantar saja ya. Macam tu. Jadi lillahi ta'ala macam tu. Kamu tak ada apa. Maka fastahya wa daqala baitan. Tamam? Lalu dia pun jadi malu bila mak dia kata macam tu. Mak dia kata, yalah,
cita-cita tinggi, nak jadi orang yang dinazarkan kepada Allah. Tapi kamu buat apa? Kamu ada apa? Kamu tak ada apa. Nak hadiah kepada raja pun, kurang-kurangnya orang tadi mestilah ada kebolehan. Zaman dulu, raja-raja dulu katanya di Pahang katanya, Raja Pahang dulu dia ada panggil Panglima Perang dipanggil. Dipanggil Panglima Perang. Panglima Perang ni istilah kepada pawang-pawang di raja yang saya Panglima nama dia digelar dengan Panglima Perang. Keturunan dia masih ada lagi sampai lah. Yang digelar Panglima Perang ni zaman dulu, depa ni ada kebolehan raja akan bawa depa masuk hutan. Ni raja akan bawa masuk hutan dan siapa yang boleh panggil rusa dan raja boleh cucuk rusa tadi di dahi dengan tombak. Zaman dulu tak ada senapang, tak pakai panah, pakai tombak. Jadi raja akan tunggu, panglima ni akan panggil. Ni. Panglima perang ni dia akan panggil. Jadi ramai masuk ni pawang-pawang ni, dia akan panggil rusa. Siapa yang boleh panggil rusa sampai rusa tu mai depan raja dan raja boleh cucuk dekat dahi. Maksudnya cucuk tombak tu dekat dahi rusa, maka yang ni akan dilantik menjadi pawang diraja. Panggil dengan apa tak tahulah no. Maksudnya kalau panggil tu kira rusa boleh mai sampai teratur tu kira kemah. Rusa ni kalau nak mai daripada jauh lagi dia tengok orang boleh tahu dah lari je. Baik. Sama kalau kita duduk dalam hutan contohlah, kan duk buat pun contoh dalam hutan. Jadi kita duduk dalam hutan, angin mai kot ni, tolak nyung, tolak. Dia duduk kat sini, dia tak akan mai. Sebab tu orang kalau perhati Mak Saleh, kalau dia masuk hutan, dia akan bawa satu alat macam bedak. Kita tak ada masalah lah, kita ada daun, tak payah pakai bedak tak apa, ambil daunnya, tak pun ambil tanah di bawah tu, try tabak tengok. Angin pergi kat mana? Kalau rusa tu duduk belah ni, kita tabak bedak, angin tolak kat sini. Tu memang dia tak akan main punya. Kita kena cari jalan lari daripada arah angin. Untuk elakkan rusa tu duduk di arah kita duduk di sebelum dia. Rusa di sana, kita di sini, angin mai ikut sini. Dia akan bau kita. Dia kena duduk di mana? Dia kena rusa di sini, angin tolak mai ikut sini, kita duduk di sini. Ni tak apa. Ni boleh cari rusa dan rusa tu kemungkinan dia akan mai. Sebab tu kalau tengok dalam cerita Mak Saleh, contohnya rusa besar. Kadang dia boleh mai dekat dengan orang yang nak panah. Dan kita nampak macam dengan rusa ni bodoh ke apa? Boleh mai dekat sampai teratur dan dia boleh panah dekat. Dia bukan sebab dia pakai baju warna oranye, kadang-kadang dan dia pakai baju celoreng tu, rusa tu dia akan jadi pening. Dia akan tengok ni orang kan datang apa ni. Dia akan mai tengok sebab dia panggil. Dia akan mai tengok sebab dia nak tahu. Waktu tu musim mengawan contohnya, dia akan cari mai. Kalau pandai panggil lah. Dan dia akan boleh panah. Syarat dia jangan bagi angin pergi ke arah rusa tu. Kalau mai 1 kilometer, 2 kilometer pun dia akan lari. Maksudnya rusa tu duduk 2 kilometer daripada orang tu duduk, dia dah lari dah. Dia tak akan mai dekat. Panglima ni, pawang diraja ni dia boleh panggil mai. Sampai kira kalau mai tu, rusa tu jadi kerah depan raja, raja akan cucuk. Ni kebolehan. Baik, kalau orang macam ni diserah kepada raja, ada kebolehan dia tak? Bolehlah masuk hutan. Ni kalau masuk duk pergi berah raja ya. Masuk dengan dia berah habis, rusa tak dapat. Raja kata bawa baik bawa pi, bawa menentang orang ramai. Apa tak? Duk pi buat ramai ya. Boleh. Tu. Jadi kata ibu kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, aku kalau nak bagi kamu dekat raja pun, nak bagi benda dekat raja, kurang-kurang kena ada manfaat. Kamu tak ada apa wahai anakku. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri malu, wa daqala baitan, dia pun masuk dalam rumah, fa aqama fihi 5 sinin mutawajjihan ila Allah taala bil ibadah. Duduk dalam bilik dia 5 tahun. Beribadah kepada Allah selama 5 tahun sampai umur 20 tahun. Fadaqalat alaihi ummuhu ba'da dhalika fawajadathu mujtahidan fil ibadah wa alaihi asarus sa'adah. Maka bila dia masuk dan tengok anaknya dalam keadaan yang sungguh-sungguh dengan ibadah dan dilihat nampak kesan kebahagiaan dan keuntungan kepada anak ini, lalu qabbalat baina ainaihi, ibunya pun cium dahi anaknya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kata kepada anaknya, ya waladi, al-an qad wahabtuka lillah. Sekarang saya hadiahkan kamu kepada Allah. Sekarang baru boleh. Ini ibu dia pun wali jugalah. Nama ibu pun wali.
Fa kharaja anha, dan dia pun keluar daripada rumah ibunya. Wa ghaba 10 sinin fi siyahatihi mutalazzidan bi ibadatihi. Keluar pergi musafir 10 tahun keluar. Nah, dalam musafirnya tadi berlazat-lazat dengan ibadah. Fashtaqa ila ummihi fazaraha lailan. Lalu dia rindu kepada ibunya dan dia pun balik waktu tengah malam. Falamma taraqal baba, maka bila dia ketuk pintu, nadatuhu min wara'il hijabi, maka ibunya pun menyeru daripada sebalik hijab, sebalik dinding rumah, ya Sufyanu, man wahaba lillahi syai'an fala ya'udu fihi. Mak dia kata, wahai anakku Sufyan, sesuatu yang telah dihadiahkan kepada Allah, maka tak boleh kembali semula. Wa ana qad wahabtuka ilaih fala araka illa baina yadayhi. Saya tidak akan melihat kamu lagi selepas ini, melainkan kamu itu berada di depan Allah Azza wa Jalla. Mak dia serah, terus serah macam tu. Ajaib ni. Ini disebut dalam kitab Raudul Fa'iq. Raudul Fa'iq. Cerita bagaimana kisahnya Sayyidina Sufyan radhiyallahu taala anhu dihadiahkan oleh ibunya. Guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh dan juga Syekh Amru Wardani hafizahullahu taala, hafizahumallahu taala wa radhiya anhuma. Syekh Amru Wardani waktu tanya nama saya di Masjid Azhar. Ini waktu kami mengaji kitab Tamhid fi takhrijil furu' 'ala al-usul al-Imam Isnawi, dan juga kitab Ashbah wan Nadhair karangan al-Imam Suyuti. Lalu ditanya dekat saya, man ismuk? Siapa nama kamu? Maka saya pun bagi tahu nama saya Muhammad Nazrul. Muhammad Nazrul. Dia kata Nazrul wa ulam, dia kata alif lam, mana dia kata tu mudhaf, mana mudhafu ilaih, dia kata Nazr dia kata. Dia kata, saya pun kata Allahu a'lam, hadza ismul ajami, kata nama ajam lah. Atau mungkin karena mak saya dulu pernah sebut kata ni Nazrullah, maksudnya ada di belakang tu idhafat dia tadi dihazafkan. Jadi nama ajam. Itu Syekh pun kata, idzan anta qad nazarta qad nazara abuka wa ummuka lillahi ta'ala. Jadi dia panggil Nazrullah, Nazr. Walaupun saya ajar dengan Nazr, nun zaira pun boleh juga dengan makna nizar. Bermakna farid, tak ada orang, seorang tu ya. Faham? Cara tu. An-nizar maknanya apa dia? Faridu dahri. Dia seorang-seorang dia aja. Nah, tak ada orang lain. Nama Nazr, nun zaira. Boleh juga dengan nun zalra, Nazrullah, dengan makna yang dinazarkan kepada Allah. Maknanya dia dinazarkan kepada agama Allah. Kemudian Syekh pun panggil dekat saya Nazrullah. Selepas itu dia panggil Nazrullah. Syekh Amru Wardani panggil saya Nazrullah. Dia tak panggil saya Nazrul, dia panggil Nazrullah. Yang dinazarkan kepada Allah. Kemudian disarahkan balik oleh Maulana Syekh Ahmad. Waktu Syekh Ahmad mai ke sini pun, Syekh Ahmad pun sebut juga. Dia nama dia Nazrul, dan ibu dan ayahnya namakan dia tadi, dinazarkan dia kepada agama Allah. Maka dengan niat tersebut, moga-moga itulah yang didapatkan pada waktu ini. Moga-moga itulah. Amin ya rabbal alamin. Itu berkat mak dengan ayah lah. Qala Qutbul Irsyad Al-Haddad rahimahullah. Ini kita akan sambung pada esok pagi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.